Okay, so hari ni kita nak tengok bab 7, cahaya dan optik, buku teks muka surat 202. Okay, bab 7, cahaya dan optik. Okay, tajuk ni tajuk live lah untuk tingkatan 5. Okay, dan tajuk ni ada 2 saja subtopik. Okay, yang pertama 7.1, pembentukan imej oleh Kantor. Okay, sikit saja dan dengar betul-betul lah. Okay, jadi kanta cembung dan kanta cekung. Okay, kokif ni adalah, okay, kalau bahasa Melayu dia cekung. Okay. Okay, yang ni kanta cekung. Okay, yang ni kanta cembung. Okay, cembung ni dia apa? Orang kata boroi. Okay, kokif ni dia slim sikit. Okay, nama dia cekung. Okay. Okay, kanta merupakan medium luksinar seperti kaca yang mempunyai 1 atau 2 permukaan melengkung. Kalau melengkung yang ni lah. Okay, ni pun melengkung juga tapi melengkung kedua. Okay, kanta dibahagikan kepada 2 iaitu kanta cembung dan juga kanta cekung. Okay, yang ni kanta cekung, yang ni kanta cembung. Okay. Okay, ni sama je dalam buku teks. Okay, ni kanta dwi cembung. Maksudnya dia ada dua. Okay, dua dia punya keadaan melengkung tu. Okay, yang ni plano cembung sebelah. Okay, yang ni meniskus cembung. Okay. Kamu nak tahu dia kanta cembung, dia kanta tu dia mesti bergerak keluar. Okay, dia punya melengkung tu keluar. Okay, melengkung keluar. Okay. Yang ni pula kanta cekung. Okay, ni dua cekung. Okay, dia melengkung ke dalam. Okay, yang ni plano cekung, dia ada sebelah sahaja melengkung ke dalam. Yang ni meniskus cekung. Okay. Okay. Sinar cahaya menempuh selepas melalui kanta cembung, manakala sinar cahaya mencapah selepas melalui kanta cekung. Oleh itu, kanta cembung dikenali sebagai kanta penempuh dan kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah. Okay, so maksud dia macam ni. Yang ni adalah sinar cahaya. Okay, ini sinar cahaya. Bila dia kena dekat kanta, okay, untuk kanta cembung, okay, dia akan menumpuk. Okay, menumpuk maksudnya kat sini. Cahaya tu dikumpulkan pada satu titik, iaitu kat sini, titik persilangan antara 3 sinar tu. Okay, sinar cahaya. Okay, kalau kanta cekung pula, dia akan mencapah. Nampak bila cahaya tu, tiga-tiga tu melalui dia, okay, cahaya tu akan mencapah ataupun diserakkan. Okay, so kita boleh kata kat sini, kanta cembung adalah kata penumpu. Okay, kanta cekung adalah kanta pencapah. Okay, pencapah. Okay, seterusnya kita nak tengok kanta cembung. Okay, kanta cembung, titik fokus dia F. Okay, titik fokus dia F. F ni ialah satu titik dengan keadaan sinar cahaya tuju yang selari dengan paksi utama yang akan menumpu kepadanya selepas melalui kanta cembung. Okey, yang ni lukisan untuk kanta cembung. Okey, kita ada paksi utama, okay, straight line, paksi X. Okey, lepas tu kita letak satu kanta cembung. Okey, lepas tu kita nak tahu dia punya titik fokus dia. Okey, jadi kita kena buat dulu dia punya sinar cahaya. Okey, bila kita lukis, semua sinar cahaya tu akan bertumpu dekat satu titik yang dinamakan titik fokus. Maksudnya, apa yang kita nak tengok, kita akan nampak dekat sini, F ni. Okey. Okey, F kecil pula, ini F besar, titik fokus F besar. Okey, kalau panjang fokus pula, dia F kecil. Okey, panjang fokus tu maksudnya jarak di antara kanta cembung dengan titik fokus. Okey, kalau F besar, okey, kat mana cahaya tu bertumpu. Okey, kat mana cahaya tu dikumpulkan. Okey, kalau panjang fokus antara kanta cembung, okey, ambil tengah-tengah dia ni. Okey,
B kepada titik fokus, iaitu panjang fokus untuk kanta cembung. Okey, untuk kanta cekung pula, okey, titik fokus dia, kita tahu kanta cekung ni adalah kanta pencapah. Okey, so bila kita lukis sinar dia akan dicapahkan. Tapi sebenarnya dia akan patah balik. Nampak ada garisan putih-putih ni, dia akan patah balik ke belakang ni. Okey, yang kita garis, kita buat, kita garis kat sini, kena kat sini, lepas tu akan dicapah. Okey, ray yang kedua ataupun sinar yang kedua, kena kat tengah ni, capah. Okey, yang ketiga capah, yang keempat pun capah, tapi sebenarnya dia menumpu dekat belakang dia balik. Okey, so titik fokus dia di hadapan kanta. Kalau tadi kanta cembung, okey, dia punya titik fokus di depan, di belakang kanta cembung. Ni depan dia, ni bahagian belakang dia. Okey, tapi kalau kanta cekung, okey, dia punya titik fokus di hadapan kanta. Okey, paksi utama sama, cuma titik fokus dia kalau untuk kanta cekung, dia di hadapan kanta. Okey, sama juga panjang fokus, ambil daripada tengah-tengah kanta cekung. Okey, garis D kepada titik fokus, yang tu adalah panjang fokus. Okey, setakat ni boleh? Boleh? Boleh ya? Okey. Ya. Okey, seterusnya kita nak tengok menentukan panjang fokus bagi suatu kanta. Okey. Tadi kita tengok titik fokus, iaitu F besar. Okey. Di sini pula dia nak tentukan panjang fokus, iaitu F kecil. So, macam nak tentukan F kecil dia? Okey, kita tengok gambar ni. Okey, boleh tengok muka surat 205. Okey, yang ni adalah kanta cembung. Okey, ni adalah paksi kanta. O tu adalah titik pada pusat kanta. Okey, sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak terbias. Okey. Okey. Lepas tu kita ada paksi utama. Okey, garisan ni. Okey, dia duduk tengah-tengah kanta cembung. Okey, lepas tu paksi kanta. Okey, paksi kanta. Titik fokus F. Okey. Jadi, kalau dekat kanta cembung ni, okey, titik fokus dia ada dekat sini. Okey. Okey. Lepas tu, dekat sini pun, okey, yang ni pun adalah titik fokus bagi sebelah sini. Okey. Yang ni titik fokus bagi kanta sebelah sini. Okey, 2F. Okey, 2F adalah apa? Ada 2F. 2F tu adalah 2 kali panjang titik fokus. Okey, yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. Okey, sama juga ni bahagian depan, yang ni bahagian belakang. Okey, lepas tu panjang fokus F. Okey, jarak antara titik fokus F dengan pusat optik. Okey, F ni dengan sini. Okey, dengan kantor tu. Okey, lepas tu jarak objek U. Okey, jarak objek kat sini lah. Ni, pada pandang ni adalah objek. Okey, U ni adalah jarak objek dengan pusat optik dengan O. Okey, V pula jarak image. Okey, ni image dia lah. Jarak image dengan pusat optik. Okey, ulang lah. Okey, sini objek. Okey, kalau dikata jarak objek dengan pusat optik, dia mewakili huruf U. Okey, kalau jarak image dengan pusat optik O ni adalah V. Okey, kita tengok muka surat 205 lah. Kita faham dulu. Okey, ini untuk kanta cembung. Kanta cekung, okey, sama sahaja. Okey, kita tengok balik lagi. F dia, okey, titik fokus dia ada sebelah sini dan juga ada sebelah sini. Okey, 2F ni adalah 2 kali jarak antara sini dengan sini. Okey, sini F, 1 ni 2F. Okey, lepas tu sama juga U ni adalah jarak objek dengan kanta. Okey, pusat optik. Okey, tapi macam kita tengok tadi, image dia terbentuk di hadapan kanta untuk kanta cembung. Sebab tu image dia duduk di
hadapan. Okey, kalau kanta cekung tadi, image dia duduk di belakang, duduk di sebelah kanan ataupun belakang kanta, duduk kat sini. Okey, beza lah. Kalau kanta cekung, okay, image dia duduk di depan F. Okey, kanta cembung duduk sebelah sini. Okey. Okey, V ni nampak. Kalau V ni untuk kanta cekung, dia duduk di depan ni. Kalau kanta cembung, dia duduk di belakang. Okey. Sama saja. Cuma kita tengok pada keadaan kanta cembung ke cekung. Okey, ini adalah untuk teks. Dulu. Okey. Yang seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak melukis rajah sinar untuk kedua-dua kanta. Okey. Langkah yang pertama, okey, yang ni boleh tengok boleh rujuk sama saja muka surat 207. Okey, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama terbias dan melalui titik fokus F. Okey, ini untuk kanta cembung. Okey. Rajah yang pertama ataupun garisan sinar yang pertama kamu ambil daripada objek. Okey, soalan dia mesti dia akan bagi macam ni. Dia akan letak satu kanta, tak kira lah cembung ke cekung. Okey, dia letak dekat paksi utama dan dia letak F. Okey, titik fokus. Okey, lepas tu dia mesti akan letak objek. Kalau tak ada objek, gambar tu memang kita tak boleh lukis. Okey, langkah yang pertama sekali, kalau dapat soalan lukiskan sinar rajah sinar bagi kanta cembung. Okey, contoh soalannya. Okey, yang pertama ambil pensel kamu. Okey, pensel dah pembaris, dia kena straight line lah, tak ada pembaris. So, kamu ambil daripada objek ni, okey, kamu tarik mesti kena dekat tengah ni. Ni, garisan putih-putih ni. Okey, lepas tu mesti akan melalui F. Okey, lepas tu kena lukis macam ni. Pandang-pandang. Baru kita tahu dia adalah gambar rajah sinar. Okey, itu langkah yang pertama. Yang kedua, rajah yang kedua ataupun garisan cahaya yang kedua. Okey, kamu ambil daripada objek juga dan melalui pusat optik kat sini. Okey, so ambil pembaris, bagi sama, kena kat sini. Nampak? Okey, contoh. Okey. Ni sebab tak guna pembaris. Dia yang buat Okey. Jadi, titik persilangan antara garisan 1 dengan garisan 2. Okey, contohnya kat sini lah. Okey. So, yang pertama tadi. Okey, yang pertama tadi ambil daripada objek. Okey, bagi kena kat tengah ni dan dia mesti melalui F. Okey, ni gambar rajah yang pertama. Okey, yang kedua, ambil daripada objek pada gambar rajah yang sama lah. Okey. Okey, dia mesti ada garisan yang depan ni. Okey. Kalau dekat sini, kamu boleh nampak. Okey, kamu boleh nampak tak? Titik ni, garisan 1 dengan garisan 2 akan bersilang dekat sini. So, yang ni adalah kami punya image. Okey. Tulisan. Okey. So, yang ni adalah image. Nampak? Sama kan? Okey, so untuk kata cembung, hanya fokus 2 sahaja garis. Ambil daripada objek, pergi kena kat tengah ni, pergi dekat F, turun bawah. Okey, garisan yang kedua, ambil daripada objek, bagi kena dekat tengah ni, tarik sahaja. Okey, persilangan antara dua garis tu, iaitu kat sini, dan yang tu adalah image. Okey, jadi sinar cahaya menuju ke pusat optik bergerak pada garis lurus bagi pusat optik tanpa terbias. Okey, so C adalah kamu punya gambar rajah sinar untuk kanta cembung. Okey, kita pindah pula pada kanta
cekung. Okey. Kanta cekung, kita tahu dia adalah kanta pencapah. Okey. So, mula nak lukis dia. Okey, yang pertama, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama terbias dan seolah-olah dari titik fokus. Okey, sama juga ambil daripada objek. Okey. Bagi kena dekat sini, tengah ni. Okey, dia mesti melalui F. Tapi, okey, kanta cekung dia adalah kanta pencapah. Dia mesti akan pergi ke atas. Okey, dia akan pergi ke atas untuk gambar rajah yang pertama. Okey, cuma untuk kanta cekung, kamu kena ambil pembaris. Okey, buat garisan putih bagi kena dekat F dekat sebelah sini. Okey. Okey. Yang kedua, ni gambar ni besar sangat. Okey, kamu boleh tengoklah dekat yang kedua tu. Okey, saya lukis kat sini. Gambar rajah yang kedua, dia mesti melalui pusat optik. Garis bagi kena dekat situ. Okey, dia saya ulang lah. Okey, yang pertama, ambil daripada objek, garis bagi kena dekat ni, tengah ni. Okey, pantau tu, lepas dia capah di atas. Okey, ni yang pertama. Sekejap lagi. Lepas tu ambil pembaris, buat garisan putih kat sini. Okey, bagi kena dekat F sini. Bukan F depan ni lah. Kalau F depan ni, okey, yang ni adalah kata cembung. Kalau kata cekung, dia patah balik. Okey. Okey, yang kedua. Ambil daripada sini. Okey, dia melalui sini. Okey. Okey, kat mana titik persilangan dia? Dekat sini. So, image dia. Okey, so image dia ada dekat depan ni. Sebab apa kat sini? Sebab sini persilangan antara garisan yang pertama dan juga garisan yang kedua. Okey, ni garisan yang pertama. Ini garisan yang kedua. So, yang ni adalah image dia. Okey, so ini adalah image. Okey, so yang ni adalah image. Okey, sebab apa tadi? Kanta cembung, image dia terbalik. Kanta cekung, image dia menegak. Okey, yang tu adalah ciri-ciri image. Okey, kamu boleh tengoklah. Okey, so setakat ni yang pentingnya sebenarnya hari ni benda ni. Macam mana kita nak lukis. Okey. Yang ni untuk kanta cembung. Okey, garisan yang pertama, pergi dekat F ni, dia F kat depan Dekat F kat belakang dia. Okey, kalau kanta cembung, yang kedua, ambil yang ni, ambil pembaris, garis bagi tengah-tengah. Okey, lepas tu cari titik persilangan dia. Okey, kalau kanta cembung. Kalau kanta cekung, okey, ambil dari sini, dia pergi ke atas. Okey, lepas tu bagi dia patah balik. Patah balik tu dia mesti garisan yang, orang kata apa, garisan yang putih-putih. Okey, garisan putih-putih kat sini. Okey, yang kedua pula, ambil daripada objek, pergi sampai kat pusat optik ke bawah. Okey, lepas tu kamu cari dia punya titik persilangan. Itu dia punya image. Okey. Okey, jadi kalau kata cembung ni senang sikit lah berbanding dengan kata cekung. Okey, kita nak tengok. Okey, ni tengok muka surat 208. Okey, yang ni adalah ciri-ciri image kata cembung. Okey, kita tengok pada kedudukan objeknya. Okey, kalau yang pertama ni, objek lebih jauh dari 2F. Okey, ini F. 2F, objek dia duduk di
belakang 2F. Okey, kita lukis yang sama. Pada yang pertama, 1, lepas tu 2. Okey, nampak tak image dia duduk di kat sini? Dia duduk antara F dengan 2F. Okey, kat image dia di antara F dengan 2F. Okey, ciri image dia nyata, sonsang dan juga dikecilkan. Nyata tu maksudnya kita boleh nampak image dia. Okey, lepas tu sonsang maksudnya yang ni objek dia menegak tapi image dia sonsang dan dikecilkan. Okey, ini memang kena hafal lah. Kena hafal lah. Okey, jadi kamu boleh kata, okey, kalau objek tu duduk jauh, duduk belakang 2F. Okey. Okey, kalau objek dia, objek, okey, besar daripada 2F. Okey, image dia N, S, K. Nyata, sonsang, kecil. Okey. Kalau objek dia, ni objek, okey, besar ataupun dia duduk jauh daripada 2F, okey, belakang 2F. Okey, image dia nyata, sonsang dan juga kecil. Okey, kita boleh kalau kita nak lukis, tapi okey, yang kita ingat ni untuk soalan objektif. Kalau soalan objektif tak kena lukis dah, kamu ingat terus je. Okey, boleh juga kalau kamu nak buktikan, kamu lukis. Okey, ni kalau objek dia besar daripada 2F. Okey, seterusnya kalau objek pada 2F. Okey, objek dia O sama dengan 2F. Okey, kalau objek sama dengan 2F, apa jadi? Nyata N, nyata, sonsang dan juga sama saiz NSS. Kalau tadi NSK kecil. Okay. Kalau yang ni objek dia sama dengan 2F, kedudukan objek dia sama dengan 2F, nyata, sonsang dan sama saiz. Maksudnya kalau ni 5 cm, ni pun 5 cm. Okay, seterusnya kita kata cembung lah. Okay, kalau objek tu antara F dengan 2F. Okay, sini objek kat sini. Okay, objek lebih besar daripada F. Biasa kan belajar model ni kan? Ni simbol ni kan? Kecil daripada 2F. Okay, kalau kamu nak buat data, tulis sikit dekat teks tu lah. Okay, so dia punya ciri image dia apa? N, nyata, sonsang dan besar, NSD. Okay, kalau objek dia besar daripada F, maksudnya duduk belakang F lah. Okay, kecil daripada 2F. Okay, nyata, sonsang dan juga dibesarkan. Nampak tak? Ni objek dia, ini image dia. Okay, nyata, sonsang, kita balik dan dibesarkan, dibesar lagi daripada objek. Okay, seterusnya. Okay, kalau objek tu pada F, O sama dengan F. Okay, objek tu duduk dekat titik fokus. Apa jadi? Dia akan jadi maya, tegak, besar, MTP. Sebab apa? Ni. Nampak tak? Bila kita lukis, ada tak image? Ada, sebab dia duduk di belakang. Duduk di belakang. Okay, duduk di belakang. Okay, bila dia duduk sebelah sini, image tu kita tak boleh nampak image maya. Okay, kalau duduk sebelah sini, image nyata. Okay, dia ada image tu, cuma duduk di belakang tu. Okay, maya, tegak dan dibesarkan. Kita boleh sambung lagi sampai kita jumpa mungkin dia dekat sini. Okay, dia duduk tegak kat sini. Objek berdiri macam tu, dia pun berdiri juga. Okay. Okay, last sekali. Objek di antara F dengan pusat optik. Okay, sini objek dia. Okay, duduk sini. Okay, bila
duduk kat depan titik fokus dan juga dekat pusat optik. Okey, apa jadi? Maya tegak dan dibesarkan. Nampak dia? Dia tegak belakang. Okay, dia tegak belakang. Gambar dia still yang sama. Okey, ni yang pertama, dia pergi kat sini. Okey, lepas tu yang kedua, dia naik kat sini. Okey, tak ada kan persilangan? Bila tak ada persilangan, kamu ambil pembaris, kamu garis ke belakang. Okey, lepas tu kamu dapat dia punya image. Okey, so image dia, nampak? Objek dengan image, image dia dibesarkan dan dia tegak, dan Maya sebab dia duduk sebelah sini. Kalau duduk sebelah sini, dia adalah nyata. So yang ni digunakan sebagai kata pembesar. Okey, untuk kata cembung. Okey, untuk kata cekung pula. Okey, yang ni kita ada objek lebih jauh dari 2F. Maksudnya objek tu, objek tu besar daripada 2F. Maksudnya di belakang 2F lah. Apa jadi? Maya tegak kecil. Okey, nampak ni? Sebab duduk di depan, nampak di depan cermin. Okey, dia duduk depan cermin, so dia adalah Maya tegak dan kecil. Okey, yang kedua untuk kata cekung. Okey, objek di antara F dengan pusat optik. Okey, F dan juga pusat optik. Okey, lukis gambar yang sama. Satu, kita patah balik. Dua, lepas tu kamu dah dapat kat sini punya image. Okey, so dia punya image dia, ciri image dia, okey, kecil kan? Kecil, Maya dan tegak. Okey. Okey, ciri image yang dibentuk oleh kata cekung bagi mana-mana jarak objek ialah Maya tegak dikecilkan berada di antara objek dengan kata cekung. Okey, so maksudnya kat sini untuk kata cekung, kamu ingat yang ni sahaja ciri image dia. Dia mesti Maya tegak dikecilkan dan berada di antara objek dengan kata cekung. Okey. Nampak? Duduk di depan, di antara ni. Okey, lepas tu dia mesti kecil. Sama je sifat dia. Cuma dekat kata cembung saja dia ada 5 kan. 1, 2, 3, ada 5. Okey, ada 5 tadi. Okey, kalau kata cekung, hanya yang ni sahaja ciri image dia. Maya tegak dikecilkan. Itu berada di antara objek dengan kata cekung. Ini objek, ini kata cekung, ini image dia. Okey, so habis dah untuk hari ini. Soalan? Soalan boleh tanya lah. Tanya terus. Soalan tak? Okey, buku aktiviti, buku surat 75. Jadi sepatutnya gambar raja ni gambar lukis je lah. Okey, ni F. Boleh tengok soalan Nona sambil-sambil saya lukis. Ini kanta apa? Ini kanta apa? Hello? Ya, kanta cekung. Okey, dia punya objek dia duduk antara F dengan 2F. Okey, ni objek dia. Alamak. Ni pasal utama. Okey, ni kantanya.
Okay, tengok soalan dulu lah. Abang nak lukis. Okay, dia mesti ada barisan putih-putih kat sini. Kita tengok lah. Dan dia punya objek duduk di antara F dengan 2F. Okey, kat sini dia punya objek. Okey, dah. Okey, raja 1 menunjukkan satu objek yang diletakkan di antara F dan 2F di hadapan sebuah kantor. Apakah jenis kantor yang digunakan dalam raja 1? Dah? Kantor? Ya, kantor. Ya, cekung. Kantor cekung. Okey, soalan B. Lukis pembentukan imej oleh kaunter itu pada raja 1. Okey, ambil pembaris dan juga pen. Lukis ni kena lukis dengan pensel. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, so kalau kaunter cekung, okey, yang pertama ambil daripada objek. Okey, kena dekat sini. Lepas tu pergi ke atas. Okey, ni yang pertama. Nombor 1. Okey, tapi tak habis lagi. Kita kena dekat F kan, syarat dia mesti kena dekat F. Boleh nampak kan? Okey kan? Boleh? Yang biru ni. Boleh kan? Belum? Okey. Okey. Ni yang pertama. Okey. Gambar raja yang kedua, kita nak dapat imej ni lah. Okey, dia mesti melalui pusat optik. Okey, yang kedua. Okey, garis. Bulu pembaris lah. Bagi kena kat sini. Okey. Okey, ni yang kedua. Okey. Okay, so kat mana imej dia? Okay. Kat mana imej dia? Ni lah, kat sini. Okay, persilangan antara biru dengan merah ni dekat sini. So, dia punya imej dia. Okay, yang ni. Cepat, lukis sama-sama. So, yang ni adalah imej. Ini adalah imej. Tulis dulu. Okey. Nampak? Boleh? Boleh? Okey. So, saya ada soalan B. Okey, soalan C. Nyatakan dua ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kata tersebut. Tengok imej tu, apa dia punya, orang kata apa? Bentuk dia. Apa? Kalau dia duduk di hadapan ni. Ciri dia apa? Mula-mula. Dua lah. Maya. Satu lagi. Banat. Tegak. Okey. Lagi? Apa ciri dia yang lagi? Yang kita boleh kata lagi? Ya, dikecilkan. Ada dah. Dikecilkan. Ataupun imej dia kecil daripada objek. Kita record dulu. Okay. So, kalau kata dia dapat soalan macam ni, dia mesti akan so kamu lukis raja sinar. Yang ni raja sinar lah. Okay, lepas tu soalan yang lepas tu mesti dia akan tanya ciri-ciri imej. Okay, dia akan cari ciri imej. Okay, soalan D. Tuliskan benar atau palsu bagi setiap kenyataan berikut. Okay, sinar cahaya yang melalui kaunter cekung akan ditumpukan. Benar atau palsu? Cekung. Palsu. Dia akan dicapah sebenarnya. Okay, itu palsu. Sinar cahaya yang menuju ke pusat optik kaunter cembung bergerak pada garis lurus melalui pusat optik tanpa terbias. Benar ke palsu?
Pusat optik ni tengah benar. Okey, yang atas tu palsu, yang bawah tu benar. Okey, habis dah yang tu. Okey, buka muka surat 69. Okey, 69. Okey, soalan 1. Buka lagi. Buka dah kan? Okey, namakan jenis kanta dalam gambar rajah di bawah. A tu apa dia? Ya, kanta cembung. B, kanta bukan cengkung. Cekung. Tak ada N. Bukan. Cengkung tu muka cengkung. Ni kanta cekung. C-E-K-U-N-G. Cekung. Okey, soalan 2A. Sinar cahaya akan selepas melalui kanta cembung menumpu ke mencapah? Menumpu. B. Sinar cahaya akan selepas melalui kanta cekung mencapah. Okey. C. Merupakan jarak antara titik fokus dengan pusat optik. Apa dia? Panjang fokus. Okey, D. Adalah titik pada pusat kanta. Ya, pusat optik. Okey, soalan E. Jarak adalah jarak antara imej dengan pusat optik. Ni imej, ni pusat optik. Jarak. Hai. Jarak antara imej dengan pusat optik. Jarak imej lah. Jarak objek. Jarak antara objek dengan pusat optik. Okey, F. Bagi apa? Titik fokus ialah titik pada pasti utama, iaitu tempat penumpuan sinar cahaya selari dengan pasti utama selepas melalui kanta cembung. Okey, soalan 3. Label panjang fokus dan titik fokus pada gambar rajah sinar di bawah. Okey, yang tu adalah kanta cembung. Saya label dulu saya nak lukis. Okey, kamu ada satu kanta cembung. Dah lukis tak ni lah. Tak sampai. Ini sepatutnya ditumpu kat situ lah. Okey, ditumpu kat sini. Okey, jadi yang ni apa dah? Apa dia ni? Ya, dah tahu kata semua ni. Titik ni, apa nama titik ni? Titik fokus. Tu dia, titik fokus. Okey, kat sini adalah titik fokus. Itu dah titik fokus. Okey, lepas tu jarak antara sini dengan sini. Apa dia? Panjang fokus, iaitu F kecil. Okey, yang ni apa dia? Ini adalah sinar
cahaya ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini adalah sinar cahaya. 1, 2, 3 ni adalah sinar cahaya. Okey, 1, 2, 3 ni sinar cahaya. Ni kanta cembung. Okey, yang ni adalah titik fokus sebab semua cahaya menumpu kat sini. Okey, jarak antara pusat optik dengan titik fokus ni adalah panjang fokus. Okey. Cepat. Okey, kosong watt 70. Okey, soalan 4. Nyatakan ciri-ciri imej yang terbentuk bagi setiap gambar rajah sinar di bawah dengan menggunakan perkataan yang diberi. Okey, gambar rajah yang pertama. Okey, objek dia, apa ciri-ciri imej dia? Kita tengok. 4A. Okey, nyata, sonsang dan dikecilkan. Okey, B. Cuba tengok mana imej dia. Imej dia dekat mana? Belakang ni kan? B apa dia? Maya, tegak dan dibesarkan. Okey, B tu maya, tegak dan dibesarkan. Tulis dulu poin-poin nanti tulis balik. Okey, soalan C. Apa ciri imej dia? Ya, maya sebab dia duduk dekat depan kanta ni kan. Maya, tegak dan dikecilkan. Okey, D. Dia kanta cekung ni. Ya, sebab apa? Sebab dia kanta cekung, so ciri imej dia sama. Walaupun kedudukan dia berbeza, kedudukan objek dia berbeza, tapi disebabkan kanta cekung, ciri imej dia sama, iaitu maya, tegak dan dikecilkan. Apa maksud imej nyata dan imej maya? Okey, kalau imej nyata, imej tu duduk di depan. Okey, kalau imej maya, imej tu duduk sebelah sini, sebelah kiri. Ingat macam tu. Okey, sebelah kiri tangan kamu. Okey, kalau imej nyata duduk sebelah kanan. Okey, selalunya untuk kanta cembung, okey, dia akan jadi imej nyata. Okey, kanta cekung yang selalunya akan jadi maya. Okey, jadi kalau kamu nak ingat, kalau imej nyata tu dia duduk sebelah kanan, imej maya duduk sebelah kiri. Ingat yang tu sahaja. Okey.